Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak putus-putus kepada kita. Untuk senantiasa kita mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan. Kita mengharapkan dengan kurniaan Allah Ta'ala ini, dengan syukurnya kita pada Allah, bertambah kesyukuran, bertambah nikmat tersebut kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Selagi mana kamu bersyukur di atas segala kurniaan nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, maka aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Maka segala nikmat yang kita ada, kita infakkan. Maka kalau orang kata nikmat bukan sekadar di duit kita saja, di harta kita saja, nikmat daripada tubuh badan kita ini pun juga kita perlu infakkan pada Allah Ta'ala, yakni tambahkan kita punya ketaatan kita pada Allah Ta'ala, tambahkan kita punya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana seluruh apa yang Allah Ta'ala beri ini bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Bila-bila masa saja dia nak ambil, dia akan ambil balik. Maka sebelum dia nak ambil, biarlah pengambilan itu diredai oleh Allah Ta'ala. Pengambilan itu dalam keadaan comel di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengharapkan agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesihatan yang baik pada kita, senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk berada di dalam kebaikan, untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita mengharapkan agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menjaga maksiat yang mungkin kita tak buat melalui zahir badan kita, tapi kita buat melalui hati kita. Maka kita nak agar Allah Ta'ala lindung hati kita daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Kita dah jaga dah tubuh badan kita dengan baik, tapi hati ni sangat sulit untuk kita jaga. Tak, banyak sangat masalah-masalah yang mari ikut hati kita. Dan syaitan pun lebih suka mari mengganggu kita ikut hati. Syaitan pada hari ini dia tak nak bagi kita buat keburukan ataupun maksiat melalui zahir tubuh badan kita. Dia masuk ikut kebaikan kita buat, yakni dia masuk ikut hati kita. Secara zahir kita dah buat kebaikan dah, kita dah buat ketaatan pada Allah Ta'ala, tapi dia masuk ikut hati, dia goda hati kita supaya kebaikan kita buat tu untuk menunjuk-nunjuk pada orang, supaya kebaikan yang kita buat itu untuk riak, kita buat itu bukan kerana Allah Ta'ala, untuk dipuji, untuk dipuja, untuk mendapat pangkat dan sebagainya. Maka ketika itulah syaitan dah berjaya hasut kita.
Tak boleh ikut badan, dia masuk ikut hati kita. Maksudnya kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala agar senantiasa lindungkan hati kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maka nak kata di sini hati kita ni pun bukan kita yang pegang stalker, bukan kita yang kawal sangat-sangat pun, tapi Allah Ta'ala yang kawal hati kita. Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati kita bila-bila masa saja. Sebab itu tak berlaku mustahil bila seseorang yang daripada maksiat, daripada orang yang memang tak semayang, tak buat ibadat langsung pun, tapi Allah boleh tukar diri dia 360 menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik pada kita yang pada asalnya baik dah. Sebab apa? Allah Ta'ala bolak-balikkan hati dia. Daripada jahat boleh jadi ke baik, daripada baik boleh jadi ke jahat. Maka kita nak daripada Allah Ta'ala agar hati kita ini istiqamah dalam kebaikan sampai ke hujung nyawa. Sebab itu kita cerita itu, kalaulah diizinkan oleh Allah Ta'ala aku mati di sini dalam keadaan aku mati husnul khatimah lah, mati dalam keadaan yang baik. Tak, aku mati duduk sini, mati dalam keadaan yang baik. Allah Ta'ala tawarkan pada aku mati selepas pada pitu ni, mati syahid. Besar lagi ni. Tak, mati syahid dengan mati biasalah, tapi husnul khatimah. Mati syahid lebih besar. Bahkan mati syahid tak perlu dah kita nak mandi mayat dia. Tak, mati syahid dalam peperangan lah maksudnya. Maka diberi peluang, kalau mati di sini husnul khatimah, mati depan tu mati syahid. Bahkan ulama, para salafus salih kita lebih memilih baik aku mati di sini. Sebab dia, aku tak tahu sepanjang perjalanan aku nak pergi ke tempat mati syahid tu, aku takut aku dibolak-balikkan hati. Aku tiba-tiba jadi kufur pada Allah Ta'ala. Padahal perjalanan kita rasa tak jauh dah. Tapi hati kita ni, Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan dalam sekelip mata sahaja. Tambah daripada aku mati sana jauh, baik aku mati sini dah. Matikanlah aku dalam husnul khatimah. Takut duduk tengah-tengah jalan, aku tak mati dalam keadaan husnul khatimah. Hati aku kufur pada Allah Ta'ala. Hati aku tak ikhlas pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba sampai depan tu tak jadi, dah mati syahid. Maka kita tak tahu hati kita ni bagaimana. Semua minta perlindungan daripada Allah Ta'ala agar jaga hati kita. Bila hati baik, hati molek, baiklah seluruh anggota badan kita. Baik, alhamdulillah. Yang lepas kita membahaskan tentang masih lagi dalam keadaan kita nak berdakwah pada orang, nak mengajak orang-orang kepada kebaikan. Di muka surat 31 baru ni kita cerita, kita membahaskan tentang apa? Dalam keadaan kita nak mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, dalam waktu yang sama jangan kita buka aib orang. Jangan kita mengata pada orang. Jangan kita cerita keburukan orang lain pada orang lain. Walaupun perkara itu benar sekalipun, tak boleh kita buat begitu. Kita tak ada hak. No. Walaupun kita betul, orang sahabat kita ni memang buat jahat, memang kaki maksiat, memang minum arak dia ni. Orang lain tak tahu dia minum arak, tapi kita cerita pada orang, kita buka aib dia. Adakah kita ada hak nak buka aib dia? Tak ada hak. Nasihat dia boleh. Beri dekat dia, jangan minum arak. Arak ni haram, jangan mencuri, jangan berzina. Semua ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berhentilah, ingatlah akhirat, ingat azab kubur. Nasihat pada dia. Tapi kita tak boleh cerita pada orang lain. Cerita pada sahabat dia, kamu tahu tak, Mak Leh ni kata isak dadah, Mak Leh ni minum arak ni. Tak. Oh, beratlah. Ingat ke kita nak cerita supaya kita ni ada perancangan nak nasihat dia? Tak. Sekadar cerita, nak cerita keburukan orang lain. Tak boleh lah. Dan jangan cari juga kesalahan orang. Jangan cari kesalahan orang. Orang kata busybody, sibuk nak cara pasal orang lain. Orang kisah dia guana, cerita dia guana, nak tahu juga. Nak tahu keburukan orang.
Tak ada rahsia-rahsia baru ke, cerita-cerita baru ke, supaya jadi sedap buah kita ni. Maka benda itu sedap seketika, tapi sengsara kita di akhirat nanti. Sedap cerita pasal orang ni, muka dak cerita pasal kita. Hari ni Allah Ta'ala beri perlindungan pada kita boleh duduk dengan orang lain. Sebab Allah tutup aib kita sahaja. Allah tak buka aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, tak ada seorang nak duduk dengan kita. Orang tahu buruk kita, orang tak dekat dengan kita. Tapi orang dekat dengan kita sebab dia orang tahu kebaikan yang ada pada kita. Maka kita pun begitu. Jangan buka aib sahabat kita. Kalau kita buka aib sahabat kita, cerita keburukan orang pada orang lain, Allah Ta'ala pun akan buka aib kita. Kalau orang tak ada buka di dunia pun, tak ada buka di akhirat nanti. Terbuka, terbentang. Benda membuat dulu atas dunia. Orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala cerita, pamerkan. Daripada A sampai Z, apa benda yang kita buat. Semua kita minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna itu kita minta Allah Ta'ala supaya hapuskan segala dosa-dosa kita. Kita takut benda hapus dosa, tapi masih lagi ada, kata benda, sebab untuk Allah Ta'ala pamerkan perbuatan buruk kita ketika mana di dunia. Maka kita nak Allah Ta'ala hapus sekali. Semua sekali. Tutup aib kita. Kalau kita tahu sahabat kita ada aib, tutup aib dia. Jangan bagi orang tahu. Sipang dalam perut. Orang kata benda, biar pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Sipang. Bukan bermakna kita redha dengan perbuatan dia. Tak. Kita nasihat dia. Kita bagi tahu jangan buat benda ni. Kita larang dia. Tapi tak perlu kita menceritakan keburukan dia pada orang lain. Baik. Maka itu tanggungjawab kita. Dan jangan cari kesalahan orang lain juga. Baik. Masuk kepada muka surat 32 ni. Wajib bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Ini bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang lain ke jalannya Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan penuh hikmah, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan tutur cara yang baik, nasihat-nasihat yang baik, tausiah-tausiah yang baik, tazkirah yang baik. Ajak orang ila sabili rabbika, ke jalan Allah Ta'ala bil hikmah, dengan bijak. Maka kalau tak bijak kita bawa orang, maka tak ada orang nak suka dengan Islam. Maka nak bawa orang, kita nak capai sesuatu benda, kita plan comel-comel. Tak. Maka kita nak ajak orang pun begitu juga, plan comel-comel. Ni kalau aku kata gini ni, orang dengar ke tak ni? Kalau kata gini ni, orang kau jauh ke orang kau dekat dengan Allah? Maka dengan hikmah. Allah Ta'ala sebut dah, bila hikmah. Sebab itu, hari ni nasihat bukan hanya semata-mata dengan mulut kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dulu, bil hikmah dulu, baru wal mau'izatil hasanah. Baru perkataan yang baik. Sebab dia, ada orang keluar je perkataan tu baik dah, tapi tak berhikmah. Baik perkataan tu, betul dia khabar, tak salah pun, tapi tak hikmah. Hari ni orang contoh, dia buat salah, tak kisahlah dia buat salah benda, kita tegur dia. Tegur tu kan kita tegur dalam keadaan benda tu salah. Maknanya betul lah kita tegur ni. Dia buat salah, jangan buat salah gini. Kita bagi tahu dia. Apa yang kita sampaikan tu hasanah, betul dah. Tapi dari segi penerimaan dia boleh terima ke tak terima? Maka sebab tu Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Mikir dulu nak cakap benda. Dia gitu. Bukan kita cakap saja-saja. Sebab itu kita cerita minggu lepas minggu lepas ke minggu lepas. Kisah Sayyidina Hasan dan Husain tu kan, dengan hikmah dia tu. Maka kalau dia nak tegur, contoh pak cik tua ni nak tegur terus.
Pocik salah tu ambil air sembahyang tu. Apa perasaan pocik tu? Mungkin tak terima kan? Mungkin tak terima. Budak kecil mari nasihat dia. Tak. Budak kalau muda sekalipun orang tua ini dia dah mungkin berasa lain dah. Ni apatah lagi budak-budak kecil. Mari nasihat dia. Kata pocik salah ni ambil wuduk ni. Mungkin pocik tekan kata, oh pandai sangat abang ni kata. Mu pandai ke berwuduk? Ni gitu kan. Tapi dia hikmah dulu. Mikir dulu. Benda aku boleh buat. Selain daripada aku bercakap tegur dalam keadaan ni, benda lagi boleh buat. Dia buat pertandingan tu kan. Buat pertandingan, barulah pocik tu sedar, Allahu Rabbi, aku ni banyak salah dalam berwuduk. Baru dia terima. Maka kita wajib bijaksana. Wajib ni nak kena bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Nak ajak orang wajib bijak kita. Baik. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala. Ketahuilah sesungguhnya sifat lemah lembut dan belas kasihan dengan menjauhi kekasaran dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Sifat lemah lembut, sifat rahmah, sifat belas kasihan ini membuatkan orang mudah untuk terima kita. Tak boleh, sebab tu kita kata dia ada pro and kontra lah. Jangan lembut-lembut sangat dan jangan berkeras-berkeras sangat. Lembut pada waktu dia, keras pada waktu dia. Bukan keras, maksudnya tegas. Tegas pada waktu dia. Anak kita nak tegas semua daripada kecil. Mungkin bila besar dia jadi ngamuk. Orang panggil benda tekang tak? Tekanan. Sebab dia daripada kecil ayah tegas sangat. Bukan bermakna daripada kecil kena lembut sangat-sangat. Anak nak benda beri sampai ke besar dia pijak kita pula. Kan? Maknanya begitu. Ada keadaan kita kena berlembut. Ada keadaan kita kena tegas. Kembali pada siapa? Kitalah hikmah ni. Sebagai ketua keluarga kena bijak mikir. Sebab itu Nabi SAW. Ni hari ni kita tegah suruh anak pergi sekolah. Belajarlah kata gini. Tak tegah dalam ibadat mereka. Tak tegah dalam ketaatan dia pada Allah Ta'ala. Dalam agama tak tegah. Kalau kita nak biar anak cerdik, boleh jadi engineer, boleh jadi doktor. Agama tak tahu. Agama kita tak tegah. Kita tak didik mereka. Sebab dia, kita sendiri pun tak terdidik dalam agama. Itu payah. Itu susah. Maka sebab itu Nabi SAW sebut, ajar anak semayang. Ajar anak semayang ketika bila? Umur 7 tahun. 7 tahun start ajar anak. Masa ni dia boleh mikir dah. Anak ni kalau tengok anak ayah daripada kecil. Tak, ayah. Dia tu, anak tu daripada kecil. Tengok ayah semayang semua. Masuk waktu, semayang. Dia gini senang. Anak macam mana boleh cakap? Sebab dia dengar sekeliling dia bercakap. Ayah ajar dia bercakap. Jadi anak ni daripada kecil, walaupun dia tak tahu semayang tu apa, dia tengok ayah dia semayang. Ayah semayang. Oh, ayah kata ayah nak pergi semayang. Anak tahu, oh ni semayang. Ini solat. Walaupun dia tak pandai. Kalau dia ikut pun menungging lah. Masa kecil kan, tak tahu benda. Kejap khabar situ. Tapi dia tahu, itu ayah dia tengah semayang. Bila dah besar sikit, ayah ajar. Anak dah boleh bercakap kan. Ayah ajar sikit-sikit. Baca Fatihah guna. Walaupun memang tak boleh. Dah ni nak baca Fatihah, susah lagi tu. Tapi ayah dia semua baca. Baca depan dia. Dan bagaimana anak boleh sebut ayah, abah, walik, nak makan, nak susu. Pandai akan dia nak sebutkan walaupun pelak sekalipun. Sebab dia, ayah dia ajar nak susu ke? Tahu, ni susu. Jadi ayah kalau ajar anak, semua baca depan dia Al-Fatihah. Ayah mengaji semua depan anak. Anak dia akan pandai. Bila dah masuk 7 tahun, ajar dia cara semayang. Sikit-sikit ajar yang wajib.
Ayah tu masalah. Ayah pun tak tahu rukun semayang berapa. Ni masalah. Ayah pun tak tahu. Ayah tak belajar. Lepas tu kata payah nak ajar anak dia. Ajar yang wajib-wajib dulu. Takbir anak. Niat, ajar niat dulu. Bila dah besar lagi barulah ajar niat tu mari kok hati. Kok hati. Padahal anak, kalau daripada kecil ajar, niat tu dalam hati ni. Tak boleh kau mulut ni kata. Mulut ni sunat aja. Berat. Anak pun pening jadi. Gua nak nitah dalam hati ni kata. Dah. Ajar anak. Umur 7 tahun Nabi SAW suruh kita ajar anak kita. Ajar dalam keadaan slow-slow. Bukan bermakna biar gitu je. Tegah jugalah. Sebab dia bila masuk umur berapa? 10 tahun Nabi kata kalau dia tak semayang juga boleh kita darbah. Boleh kita pukul. Tapi pukul yang ulama ajar, apa yang Nabi kata maksud pukul itu, pukul yang tidak memberikan kesan luka pada dia. Kata ulama, pukul dengan kayu siwak. Kayu sugi ni. Umur 10 tahun otang dia. Otang lah guna-guna pergi semayang. Otang kaki dia. Yang tidak melukakan. Ni ayah anak tak pergi sekolah. Otang soning. Bila anak tak pergi sekolah, kalau tak semayang ni. Maka Nabi suruh ajar. Bila hikmah tak? Orang kata benda yang darij. Ada tangga dia. Tak nanti Nabi tak khabar. Umur 7 tahun kau tak semayang, otang lalu. Tak. 7 tahun relax dulu. Ajar dulu dia. Ajar dulu. Sampai 10 tahun, tak ni otang dia. Ni kalau kita buat ni, kita ikut apa yang Nabi ajar, umur 11, 12, 13 ke atas tu dia dah reti semayang dah. Maka kita duduk fikir tak? Dah kalau kadang-kadang kok tiba-tiba naik umur 15 dia semalah semayang, salah kita. Sebab Nabi kata dah, kalau dia buat benda ni, dia akan semayang lagi, dia akan ikut. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi yang ajar kita. Kalau kita ikut betul-betul, percaya dengan apa yang Nabi khabar, terdidiklah anak-anak kita. Ini sebab itu Nabi kata bil hikmah, dengan lemah lembut. Ada waktu kena garang, kena tegah. Anak dah bila dah besar sangat dah. Anak tambah pula anak-anak perempuan contoh. Bila dah masuk akil balik, jaga dia. Jaga pakaian dia. Jaga aurat dia. Jangan biar gitu je lah. Apalah nak sosial sikit kan kata kongkong sangat kan. Dah. Kongkong ada waktu dia. Bukan kongkong kan panggil. Kita jaga dia ni. Bukan kita ikat dia duduk rumah. Ikat tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab kita takut benda. Ni akhir zaman hari ni. Semua tahu belaka perempuan-perempuan macam mana. Dia tak keluar pun, dalam rumah pun dah bahaya. Dalam rumah pun dah bahaya. Ada ni. Tak keluar lagi ni. Bahkan kita hari ni tak boleh. Bukan nak kata buruk. Tapi maksudnya, ada di kalangan yang dah tutup aurat, comel, baik, molek. Nutup habis dah. Tapi perangai Allah Rabbi lebih teruk pada orang yang pakai seluar pendek lagi. Maka nak kabur. Ada orang yang sebegitu. Sebab dia didikan akhlak dia. Tak kenalkan dia pada akhlak-akhlak Rasulullah. Tak kenalkan pada dia akhlak isteri-isteri Rasulullah. Akhlak anak-anak Rasulullah. Kita tak terangkan pada mereka. Bila dah masuk umur akhir balik dah, anak perempuan, jaga batas dia, pergaulan dia. Nak bebas, nak pergi jalan, kita kena ada. Kita ayah kan? Kita kena ada. Bawa nak pergi mana? Awak nak pergi mana? Kita bawa pergi jalan. Tengok dia keluar dengan siapa. Berhubung dengan siapa. Kena tahu belaka. Supaya tak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ini akhir zaman dah ni. Akhir zaman sangat-sangat mudah. Tik jari je nak buat maksiat. Dulu nak buat maksiat kena nusuk. Jauh nak kena cari tempat nak buat maksiat. Leni dah zahir dah. Bahkan orang bangga dia buat maksiat. Dia bangga hari ni aku buat maksiat hari ni. Suka dengan apa yang dia buat. Maka itu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nak ajak orang ni sifat lemah lembut, sangat memberikan kesan pada orang untuk menerima kebenaran. Hendaklah anda bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh atau melarang serta memberikan nasihat dari kaum muslimin.
Anda harus bijak dalam seruanmu. Bicara kepada orang itu sendirian dengan lemah lembut sekadar yang terdaya seraya merendahkan diri, tanda belas kasihan. Kerana sifat belas kasihan itu jika ada pada sesuatu perkara, niscaya ia akan mendatangkan kebaikan. Nampak? Dia ajar cara nasihat pada orang. Kita tahu seorang ni buat dosa, buat maksiat, bukan kita pergi tegur, bak sekali, marah lalu dia. Orang kalau mari marah gitu, walaupun dia buat salah pun dia kata dia tak salah. Tapi kita nasihat dia, minta maaf banyak deh, kata saya ni bukannya orang baik sangat. Nampak? Sifat tawaduk kita dulu, tunjukkan dia, rendahkan diri dulu. Saya ni pun banyak dosa, kata. Tapi dok comel sangat tengok kalau buat gini-gini. Tak. Minta maaf lah, kalau tak terima tak apa. Kalau tak mau dengar pun tak apalah. Tapi ni kita kata ni atas dasar kita sayang saudara kita. Kalau buat benda ni Allah Ta'ala larang. Takkan saya nak tengok, saya kata saya sayang saudara kita saya, tapi saya nak biar dia duduk dalam neraka Allah. Saya nak biar Allah Ta'ala murka pada awak. Takkan saya nak biar Nabi tak senyum pada awak di akhirat nanti. Sebagai saudara yang sayang pada saudara dia, saya nasihatlah ni, kata. Saya agak terima. Nampak? Lemah lembut kita beri nasihat pada orang. Ni dak mari-mari. Kamu tahu tak buat gini dosa ni, kata ni. Ada dah mu ni. Kalau mu perangai gini kat neraka dah mu ni. Siapa nak terima nasihat kita gitu dengan kekerasan? Sebab itu Nabi sebut siapa yang melihat man ra'a minkum munkaran kan falyughayyiru biyadi. Nampak benda tu layak untuk ditegah dengan kekerasan, dengan tangan kita. Layak benda tu. Kita mikir, ni kena pakai kekerasan, tak boleh nak pakai saung saja. Nampak orang curi, takkan nak siap, jangan curi. Takkan nak kata gitu je. Jangan curi, tak molek berdosa, kena kerak tangan. Guna kuasa kita, biar dia kejar dia, takak dia, ambil balik barang tu. Fabilisan ni yang kedua, kalau tak boleh dengan tangan, fabilisan ni. Tak mampu nak pakai tangan, nasihat dengan mulut. Kita tak ada kuasa nak buat. Gunakan dulu nasihat kita, mulut kita ni. Kalau tak mampu sangat juga, Nabi kata fabiqalbih, dengan hati kita. Maknanya benda, mana kita benci dengan kemungkaran tadi tu. Dia dah tak terima dah. Kita nasihat sangat-sangat dah dia ni. Ajar dia, khabar ni tak boleh buat. Ini Allah Ta'ala larang dan sebagainya. Dia tak tambah terima, dia buat juga. Dah, fabiqalbih, pakai hati kita lah. Maknanya benda, kita benci apa yang dia buat. Jangan benci dia. Jangan berhenti lagi bagi nasihat. Bagi semua. Kecuali yakin, kalau aku beri nasihat lagi lepas ni, dia tembok aku, dia kerak kepala aku, dah boleh lah. Janganlah. Selagi mana kita tahu dia ni tak buat pun jahat kita ni. Kalau kita nasihat semua ni, nasihat semua berterusang. Air hujan yang turun atas tanah, kalau berterusang sekalipun atas batu pun boleh pecah. Tak? Kan? Benda jalan raya, air turun hujan, kalau hujan lebat sangat semua tak? Tanah, jalan tar tu boleh pecah kan? Boleh pecah tanah tar. Apatah lagi hati. Hati kalau berterusang semua, mari semua nasihat, dengar semua, maka dia akan rasa, dia akan ada rasa lembut. Sebab tu kita, hati ni sekejap molek. Tak? Sekejap rasa nak buat baik, sekejap rasa hilang, ni mari nak hiburan, mari nak tu. Sebab tu kita kena mari majlis-majlis ilmu. Sebab tu kita kena mari majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat. Nak benda, cah balik. Cah balik hati kita. Mari rasa Allah, malah nak semayang ni kata dok. Nak ngaji pun malah. Dorok macam mari tak ada semangat. Mari majlis. Bila tengok orang-orang ada ramai dengan kita, orang pun ikut majlis, orang pun selawat, orang pun zikir, kita jadi cah balik diri kita, semangat balik.
Orang pun bagi nasihat, jangan tinggal sembahyang, jangan gini-gini, bagi cerita kisah-kisah Nabi, sebut bagaimana perjuangan Nabi dalam ibadat dia, sungguhnya Nabi gini-gini. Kita punya dia, oh semangat balik. Mari semangat balik. Hati kalau berterusang, dia akan jadi lembut balik. Hati mula-mula kerah, tak boleh terima. Mari semua nasihat semua, tunjuk ke dia kebaikan. Dia lembut, dia nak ikut. Dan kita bukan nasihat saja, bukan ajak saja, doakanlah juga untuk dia. Ni dok. Lepas tu kita salahkan kita ni, aku nasihat dah, tapi dia tak boleh dengar. Kita doa dah untuk dia di sepertiga malam kita. Kata sayang saudara kita, sayang saudara Palestin kita. Kita bangun malam dah doa untuk dia. Dalam sujud kita doa dah untuk dia. Kita sayang saudara kita di Palestin. Sedih tengok dia dibunuh, diberi keganasan dan sebagainya. Sedih kita tengok. Poh semua dalam IG kita ni, orang Allah kata sedihnya tengok keadaan gini-gini. Pada skruh tu je lah. Poh tu semayang tinggal. Kita hari ni nak tegur untuk diri kita lah. Supaya ada benda yang lebih aula untuk kita buat. Kita nak beri kebaikan pada saudara kita, nak beri nasihat pada orang, kita kena doakan mereka. Sebab dia, hidayah bukan kita yang beri, Allah yang akan beri. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Ni Nabi ni, Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tak boleh beri hidayah pada orang yang kamu sayang. Tak boleh beri. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala saja yang akan beri hidayah pada orang yang dia nak. Anak kita sendirilah. Dok. Dah cakap nak beri nasihat dah. Anak dah ni, ayah. Tok guru ayah. Anak penyanyi. Contoh. Anak penyanyi. Hak gaul habis, laki puang apa semua. Ayah tok guru. Contoh ni kita letak contoh. Ayah ada nasihat. Bapa tak boleh. Ni kalau ayah ni orang yang boleh beri hidayah, mudahlah anak ni yang paling awal boleh dapat hidayah. Tapi tak. Sebab dia, hidayah Allah Ta'ala akan beri. Maka kita doalah semua. Doa pada saudara kita. Nak beri nasihat pada orang, dia tak dengar juga. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebelum nak beri nasihat, lembutkanlah hati dia. Terimalah apa yang nak disampaikan. Apa kebaikan yang akan disampaikan. Biar dia terima. Itu kerja kita. Ini pendakwah. Pendakwah hari ini bukan sekadar di mulut sahaja. Pendakwah yang benar di sepertiga malam dia doakan untuk orang-orang. Itu pendakwah, itu dai. Baik. Maka kata Imam Haddad, dan apabila ia dicabut dari sesuatu perkara nescaya ia akan mendatangkan keburukan. Maksudnya dicabut tadi itu kerahmatan, belas kasihan tadi itu. Kalau tak ada pada sesuatu benda, maka kemungkinan ia akan berlaku keburukan pada seseorang. Kita nasihat orang dengan kekasaran, tak ada lemah lembut, tak ada belah kasihan, maka mungkin akan berlaku keburukan. Demikianlah maksud dari sebuah hadis Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Surah Ali Imran. Oleh kerana rahmat Tuhan, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Andai kata engkau bersifat kasar dan berhati bengis, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Hasyaka. Allah Ta'ala ini jadikan Nabi memang sebagai memberi rahmat, belah kasihan. Ini sifat Nabi SAW. Tak akan pakar dengan kekerasan. Bahkan bila berperang sekalipun, Nabi masih lagi berlemah lembut. Perang dah ni, kita kalau dah perang kau tak ada lemah lembut dah, boleh pacung-pacung lah kita. Nah, hari ni semangat kan? Kok boleh jihad dah lepas ni? Dah. Kerajaan suruh pergi perang. Orang Malaysia boleh pergi perang lagi. Kita hak ni memang kaki semangat dah. Hak asah pedang ni
tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, siang malam asah pedang, comel sekali dah. Nak pergi perang. Sebab lagi perang akhir zaman lagi tak ada perang tembok-tembok ni. Semua perang dengan pedang lagi. Akhir zaman lagi, bila sampai waktu dia. Perang bukan pedang, kita ni semangat dah ni. Memang hok jenis kaki. Nak perang sangat dah, tahan. Pergi perang. Tak ada dah belah kasihan. Depan mata pacung-pacung lah. Bunuh-bunuh lah. Tapi nak kampanye Nabi SAW dalam perang sekalipun masih lagi ada lemah lembut dia. Masih lagi ada belah kasihan. Sebab dia, Nabi ni kalau boleh nak musuh dia ni sebelum mati dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Boleh masuk Islam. Boleh masuk dalam syurga. Dan masuk Islam tak kekal dalam neraka. Dan kalau Nabi bunuh, mati dalam keadaan kafir. Nah, ini sifat Nabi SAW. Ayat ini kalau tak kisah, kalau tak salah turun bila mana dalam peperangan Uhud kalau tak silap. Tak ingat. Bila mana ada sahabat-sahabat Nabi yang tak dengar kata Nabi, dia ambil dulu, dia bagi dulu harta ghanimah. Jadi Nabi ni nak marah mikir, gitu. Berlemah lembut lagi. Masih lagi Nabi ni tak marah. Tak marah tengking-tengking para sahabat. Ini. Sebab itu disebut dalam Al-Quran juga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul. Ini ayat ni biasa kita sebut kalau bila orang buat majlis-majlis maulid. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kurniaan dan juga rahmatnya Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, dengan dua benda tadi ni maka bergembiralah kalian. Huwa khairun mimma yajma'un, bahkan kegembiraan kamu dengan dua benda ni, kurnia dan juga rahmat Allah Ta'ala, lebih baik daripada kamu menghimpunkan segala harta dunia. Faham? Dua benda. Kurnia Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Apa dua ni yang paling besar sekali di sisi kita? Benda dua. Kurniaan dengan rahmat. Benda yang paling dekat dengan kita. Nabi SAW. Adanya Nabi. Nabi itu pemberi rahmat. Nabi itulah kurniaan yang paling mulia yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, umat Nabi. Maka benda kena buat. Falyafrahu, gembiralah dengan Nabi itu. Adanya Nabi, gembira dengan Nabi SAW. Gembira lahirnya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala sebut Nabi rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat pada sekalian alam, bukan umat dia je. Sekalian alam, binatang pun boleh rahmat, boleh belah kasihan daripada Rasulullah SAW. Kisah yang makruf kita dengar. Nampak sifat rahmat Nabi ni, sifat kasih sayang Nabi ni tak berkerah. Kisah senantiasa kita dengar. Pohon kayu dak yang Nabi buat khutbah sama tu. Tunggu kayu. Sama Nabi pegang bila mana nak berkhutbah. Tiba satu saat datang perempuan Ansar buat satu tempat untuk Nabi berkhutbah. Jadi Nabi tak pegang dah lah tunggu kayu kurma ni, pohon kurma. Mati dah tunggu kayu ni. Tak ada pokok, tak ada bunga dah. Nabi naik khutbah di sini. Bila dah naik, Nabi berkhutbah. Tiba-tiba kedengaran suatu suara tangisan halus-halus. Rengekan. Menangis. Suara budak lah menangis. Nak buat tak reti juga. Menangislah maknanya. Kau lama, kau kuat. Bukan Nabi sahaja yang dengar, bahkan para sahabat pun dengar tangisan tersebut. Kau kuat. Nabi buat benda, tiba-tiba Nabi turun. Sahabat tak tahu mari kat mana. Nabi pun turun. Nabi peluk pohon tunggul kayu yang dah mati tadi ni. Peluk dengan sepeluk-peluknya seperti pelukan mak kepada anak dia. Peluk dengan penuh kasih sayang. Sampailah reda tangisan tersebut. Daripada kuat, senyap. Terkejut para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau aku tak turun, aku tak peluk pohon ini,
kalian akan dengar tangisan tersebut sehingga ke hari kiamat. Pohon tadi menangis. Sebab benda? Sebab Nabi dah tak pegang dia. Tangan Nabi dah tak pegang pada dia. Rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi peluk, Nabi kawam dia, Nabi beri pilihan pada dia. Kamu nak ke hidup balik atas dunia ni? Segar balik. Ataupun kamu nak hidup di akhirat, di dalam syurga nanti bersama dengan aku. Pohon pun cerdik, tambuh dunia. Dia minta pilih dia, nak duduk akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon tunggu kayu pun cerdik. Tak boleh minta orang dunia. Tahu dah dunia ni sementara je. Walaupun Nabi kata kalau mu nak ni, mu boleh hidup balik ni. Aku minta dengan Allah Ta'ala, boleh hidup mu ni. Oh kata tak boleh. Aku nak duduk denganmu di syurga nanti. Biarlah aku mati. Senyap dia. Rahmat Rasulullah pada pokok. Mana manusia tak tahu lah. Tunggu kayu. Nangis. Lah dia lah nangis. Potong mapuh lah katanya. Kalau tak ada rahmat ni. Tapi kasih sayang Rasulullah pada pohon tadi. Kasih sayang Rasulullah bukan pada orang saja. Pada binatang pun. Satu kisah Nabi SAW ketika nak masuk di Amul Fatah. Masuk Fathu Makkah. Nak masuk dalam Mekah. Nak buka Mekah ni. Dengan para-para sahabat. Dengan pejuang-pejuang Islam semua ni. Tiba-tiba kelihatan seekor anjing tengah makan. Tengah duk makan. Nabi buat dia. Nabi ambil beberapa orang tentera Islam. Suruh jaga kawasan tu. Supaya dia perjalanan tentera-tentera Islam nak masuk tak mengganggu anjing tadi nak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita anjing lah dia lah. Nak makan, kerja aku nak masuk je ni. Tapi Nabi mikir sampai tahap tu. Belah kasihan Nabi sehingga ke tahap tu. Ini rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka engkau ya Muhammad bersifat lembah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi la faddu min hawlik. Andai kata engkau bersifat kasar dan batin bengis, nescaya mereka akan lari dari sisimu. Itu Nabi. Dah kalau kita orang sifat bengis, semua orang lari. Sifat ngasar kita, tak ada seorang yang dekat dengan kita. Nabi pun diajar supaya berlemah lembut. Nak ajak orang kepada kebenaran. Terakhir kisah Nabi SAW. Ketika mana ada seorang lelaki. Tak Islam lah. Mari tengok Nabi SAW tengah terlelap suatu tempat. Dia ambil pedangnya Rasulullah SAW yang bergantung. Dia letak di leher Rasulullah SAW. Letak di tekuk. Rasulullah terkejut tengok. Dia kata benda. Dia tanya Rasulullah. Al-an man yamna'ani? Sekarang siapa yang boleh halang aku daripada bunuhmu ni? Siapa boleh halang? Tak ada orang boleh. Aku denganmu je. Pedang tak tekuk dah. Aku tarik habis. Siapa yang boleh menghalang? Apa kata Rasulullah SAW? Allah bergetar tangan dia terlepas pedang tadi. Ini sebut Allah boleh menggetarkan pihak lawan. Sebab itu, di akhir zaman, kita nak lawang tentera Islam dengan sebut Allah saja, orang-orang kafir dah gerun dah. Dah takut dah. Dengan dia, takbir kita itu berbezalah. Bukan takbir macam kita ni takbir. Kita cerita tu kan. Kalau orang kena sihir, ada orang ni baca surah Baqarah, sutir surah Baqarah. Jin tu ikut mana-mana ada. Mana-mana ada jin tu ikut. Tapi seorang ni baca Qul huwallahu ahad aje. Bergelepar lari jin tu. Takut jin tu. Sebab dia siapa hok baca? Takbir tadi ramai-ramai mana pun Allahu akbar. Orang kafir masih tak gerung sebab dia hati kita sebut Allahu akbar dak siapa pada Allah Taala. Ini Nabi sebut, pisau dak tekuk dah. Pedang dak tekuk. Siapa yang boleh halangmu wahai Rasulullah? Wahai Muhammad, siapa boleh halangmu sekarang ni? Allah.
lepas tangan. Getar tangan, lepas pedang. Hanya sebut Allah Ta'ala saja. Nabi SAW ambil balik pedang, letak tekak dia pula. Siapa sekarang yang boleh halangmu? Senyap dia. Nabi kata, Allah juga boleh halang kamu ni. Orang dah nak bunuh Nabi, peluang untuk Nabi bunuh dia. Tak. Kalau kita orang buat gitu rasanya. Faham lah kan? Terus dah. Habis dah. Selesai masalah. Tak tekak. Nabi beri pilihan pada dia. Mu aku beri pilihan. Masuk Islam, aku lepas. Tambah masuk Islam, mu mati. Dia nak benda. Rasa-rasa dia nak benda. Tak masuk Islam pun. Gong. Tambah masuk Islam. Tambah berkerah, tak masuk Islam. Nabi bunuh tak? Tak bunuh. Bila nampak jawapan dia kata dia tak ambuh masuk Islam. Nabi kata dia, "Gilah. Aku lepas kamu." Sebab apa? Ini rahmah, kasih sayang Rasulullah. Dia nak benda, dia harap daripada Allah Ta'ala dia keluar ni boleh hidayah masuk Islam. Kalau masuk Islam mati dalam syurga. Kalau tadi Nabi bunuh, mati mana? Neraka lah selama-lamanya. Maka dia balik, orang lelaki tadi balik pada kaum dia, dia khabar kepada kaum dia. Sesungguhnya aku sudah pun berjumpa sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam. Pada itu dia masuk Islam. Masuk Islam jugalah. Tapi ketika Nabi dia tidak masuk Islam. Balik baru dia masuk Islam. Maka tadi kalau Nabi bunuh, neraka tempat dia. Tapi Nabi biarkan dia boleh masuk Islam sebab kasih sayang Rasulullah pada umat dia. Pada seluruh kita ni. Supaya tak ambuh daripada kalangan kita masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Itu cara kita nak berdakwah. Nak ajak orang pada kebaikan, ajak orang pada kebenaran. Gunakan lemah lembut. Bukan lemah lembut ni, hak ni. Dok. Bukan. Lembut sangat, dok. Lepas tu kita pula jenis lembut sangat. Lembut ni, lembut boleh. Lembut dalam keadaan kita nasihat orang boleh. Ini jangan lembut hati kita kata, oh biarlah, tak apalah. Biarlah dia, siang dia. Kan? Anak-anak kita tak? Kalau tak semayang contohlah. Biarlah cek lagi, tak semayang. Umur 15 dah. Cek benda. Umur 15 dah, tingkatan 3 dah. Tak semayang. Biarlah siang dia kecek lagi. Kata tak tahu apa-apa lagi. Hak ni lembut yang tak boleh buat. Lembut nasihat. Boleh. Itu yang kita nak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bawa orang kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Nasihat ataupun cakap benda-benda yang baik. Allah Ta'ala sebut cakap dulu, Allah sebut hikmah dulu. Supaya mikir benda nak keluar daripada mulut kita. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk berdakwah orang-orang sekeliling kita untuk dalam kebenaran. Senantiasa Allah Ta'ala beri lidah kita ini menyampaikan sesuatu yang boleh orang terima. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya sahabat-sahabat kita yang masih lagi dalam kelalaian, yang masih lagi duduk buat dosa, buat maksiat pada Allah Ta'ala, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya berikan hidayah pada dia. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya berikan petunjuk pada dia. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan, istiqamah dalam ketaatan pada Allah Ta'ala sehingga ke penghujung nyawa dia. Kalau kita nampak sahabat-sahabat kita yang memang dalam kelalaian sekarang ni, minta dengan Allah Ta'ala tutupkan nyawa dia itu dengan husnul khatimah. Akhiran dia, kehidupan dia biar dalam keadaan husnul khatimah. Kita doa pada sahabat kita, malaikat akan doakan untuk kita juga. Doa sahabat kita mati dalam husnul khatimah, malaikat doa mati kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Ta'ala berikan manfaat pada kita pada malam ini, insya-Allah. Minggu depan kita hold sekejap. Seminggu je. Minggu depan akan lagi tu ada, insya-Allah. Bercuti sedikitlah. Bercuti sedikit, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.